Kini saya berada di Kampung Sungai Melayu yang berada di Don Kota Iskandar. Mungkin ramai yang tak perasan, mungkin dah lalu tapi tak masuk Kampung Sungai Melayu ni. Dekat dengan pentadbiran negeri Johor pun. Dekat dengan pusat-pusat pelancongan yang hebat di negeri Johor. Tetapi ada keistimewaannya dan untuk pelarian negeri ini, seorang anak tempatan yang terkenal di Kampung Sungai Melayu yang akan mewakili Barisan Nasional dari UMNO iaitu Pak Pandak. Kena panggil Pandak Tok lah. Pandak. Tok Pandak lah. Tok Pandak Ahmad, calon BN untuk Kota Iskandar bagi N49. Terima kasih Tok Pandak kerana sudi bersama saya dalam Johor memilih untuk Esok Awani ini. Tok, apabila dicalonkan dan diumumkan sebagai calon bagi N49 Kota Iskandar, adakah yang sudah dijangka ataupun ini merupakan keputusan pucuk pimpinan dan merupakan satu tanggungjawab yang bakal digalas untuk merampas kawasan N49 Kota Iskandar? Terima kasih Nazri. Dari segi proses pemilihan calon di peringkat pimpinan Barisan Nasional Johor yang dipimpin oleh Yang Mohd Datuk Asni dan pimpinan Barisan Nasional dipimpin oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Jawatankuasa Pemilihan telah memilih saya sebagai calon Don Kota Iskandar N49. Jadi sudah tentu apabila nama saya dah confirm, penamaan calon, proses penamaan calon dijalankan, tanggungjawab ni memanglah amat besar nak digalaskan kepada diri saya. Tapi walau bagaimanapun Nazri, saya ada sikit banyak pengalaman lah dari segi pentadbiran dan dalam Kota Iskandar ni. Kerana saya dah menjadi Ketua Kampung Sungai Melayu ni, Nazri, dah 30 tahun. Bermula umur saya 26 tahun yang lalu. Dan kawasan jagaan saya ni Nazri, bukan saya di Sungai Melayu sampai mencakupi di Taman Universiti. Begitu luas. Itu pengalaman saya di pihak pentadbiran Angkar Umbi. Bila saya lantik Ketua Kampung, mana Angkar Umbi lah. Kita akan berjumpa dengan Datuk Pegawai Daerah, agensi-agensi lain untuk pembangunan kampung, pemasaran kampung dan lain-lain lagi. Kemudian ditambah lagi pengalaman saya Nazri, saya ahli majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah dulu. Sekarang dah jadi ahli majlis Bandari Islam Putih. Selain itu ini pun menambah pengalaman saya mendekati masyarakat dan berjumpa dengan begitu ramai orang. Kerana sebagai ahli majlis pun kita ada kawasan PBT yang amat luas. Ada pembangunan yang pesat. Sebagai contoh dalam negeri, kita ada kawasan Nusa Jaya. Nusa Jaya, Merdini. Ini satu pembangunan yang amat pesat di negeri Johor. Dan ini memerlukan salah seorang calon yang boleh dekat dan boleh memberi pandangan dan boleh terlibat dalam perancangan pembangunan pembangunan yang pesat di kawasan Kota Iskandar ini. Okey, Tok Pandak, untuk melihat apa sebenarnya cabaran utama kalau dipilih sebagai wakil rakyat di sini? Sudah tentu pertama sekali cabaran saya nak menambat hati seberapa ramai yang boleh untuk memilih saya sebagai calon Barisan Nasional dan menang pada DUN kali ini. Kerana kita di Kota Iskandar Nazri, begitu ramai pengundi Nazri dibandingkan DUN-DUN yang lain. Hampir 116,000 voters. Yang mana dari segi komposisi kaum pun macam Melayu ada 56,000. Cina ada hampir 34,000. India ada 16,000 dan lain ada 23,000 Nazri. Ini merupakan satu cabaran yang besar yang kita nak meyakinkan mereka bahawa kita ni wakil Barisan Nasional boleh menyumbang balik, menabur bakti, beri servis yang baik kepada mereka untuk membela dalam apa jua bidang. Jadi saya rasa Nazri, dengan lantikan ini, dengan tanggungjawab ini, saya lebih suka Nazri. Sebab saya ni dah selepas zaman persekolahan dan dalam perkahwinan, saya memang dah menyantuni masyarakat. Kalau prinsipnya, kalau masyarakat jumpa saya Nazri, nak memohon pertolongan, macam rasa tak senang hati lah kalau masalah tak dapat selesaikan. Gitu sampai ke tahap yang macam tu. Okey. Kalau kita lihat secara fizikalnya, Tok, di Nusa Jaya ini perbandaran kosmopolitan. Medini, siapa tak kenal Medini? Di situlah pusat pentadbiran baru Johor. Ada bertepun rumah-rumah mahal kan. Banyak orang Singapura memberi hartanah di sini, pelancong asing pun datang. Kalau kita datang Kampung Sungai Melayu, macam inilah rupanya kan. Begitu tradisinya, begitu dengan nelayan pantai dan sebagainya.
Kalau ke Gelang Patah pun begitu. Ya. Tapi kalau kita ke Taman U dah lain cerita. Ya. Kan orang M40, orang yang bekerja makan gaji, kerja di universiti dan sebagainya. Jadi ada kerencaman pengundi Tok Pandak di sini. Jadi bagaimana Tok Pandak walaupun dah biasa menyantuni mereka, tetapi kehendak-kehendak mereka ni berbeza-beza. Ya. Macam mana Datuk nak orang kata pun mendapatkan buy-in ataupun sokongan mereka? Kita ada 3 kategori, Nazri. Kita ada kawasan penduduknya yang luar bandar. Yang Nazri cakap tadi, perkampungan tradisional. Luar bandar maksudnya yang terlibat nelayan, petani dan usaha-usaha kecil kampung sebagainya. Sebagai contoh Sungai Melayu lah, Nazri. Ya, ya. Sungai Melayu ni kampung tradisional. Tapi sekarang saya dengan idea saya dengan JKK kampung dengan bantuan kerajaan, kita dah mewujudkan perkampungan ekoturism. Yang mana, Nazri, ini saya cerita kampung tradisional dulu. Kampung Sungai Melayu dah jadi ikon dah untuk kampung-kampung yang ada dalam kawasan Kota Iskandar ni menjadi kampung pelancongan. Kita pun alhamdulillah dapat bantuan pihak swasta, pihak NGO, UTM Skudai yang ada kepakaran tentang macam mana naikkan taraf hidup orang kampung Sungai Melayu. Dan ini saya kategorikan di kampung tradisional. Kemudian dia ada di Tanjung Kupang, Nazri. Gelang Patah. Kehidupan mereka lebih kurang sama. Ya. Mereka pun nelayan pantai, cari makan, pagi turun, tengah hari balik. Pun kita nak jadikan mereka jadi macam pusat pelancongan. Dan kita dah kena pasti ada satu kawasan yang kita nak bangunkan ke hub perniagaan supaya mereka tersusun, Nazri. Taklah mereka melalui orang tengah aja. Jadi dia orang ada confident bila kita cadang pada kerajaan dan kawasan tu dah dalam perancangan, tunggu kelulusan kerajaan negeri je. Yang mana dah kita rancangkan. Tadi semi pinggiran bandar, Nazri. Pinggiran bandar ni macam di Pekan Gelang Patah. Itu kira nak masuk bandar Nusajaya tu. Itu pun penduduk dia dah berbeza pula. Ada juga penggunaan nelayan. Ada yang orang kebanyakan pinggir bandar ni yang B40. Jadi keperluan mereka ni sekarang dalam keadaan ekonomi yang merudum. Kalau dulu bahasa nasional 60 tahun nampak segi pengembangan ekonomi. Investor masuk, pelabur masuk. Dah banyak projek-projek dilakukan dalam kawasan Kota Iskandar ni. Dan peluang ni mereka dapat berniaga, kecil-kecilan. Dan ada juga yang muda-muda dapat bekerja dengan sektor perkilangan yang diwujud kawasan ni. Yang ketiga dalam kawasan bandar. Nanti Nazri cakap tadi di kawasan Taman Universiti, Pulai Perdana. Kawasan-kawasan ini adalah digelangkan dalam M40. Dan ada juga kawasan elit macam Horizon Hill. Ya. Macam Horizon Hill yang hampir dengan Sungai Melayu, Nazri. Di situ ada padang golf. Rumahnya gated, guarded, berpagar dan berjaga. Ini pun kita kena dekati juga. Tapi sebagai pengalaman ahli majlis yang lebih 10 tahun, Nazri. Jadi saya pun boleh masuk ke kawasan tersebut dan dulu membuat perancangan dan aktiviti-aktiviti dengan mereka. Orang yang M40 dan yang bergadat ni, dia keluar asas dia dah ada, dah tersedia. Pihak berkuasa tanpa dah sediakan rumah, jalan, sistem pengangkutan sampah, semua dah ada. Jadi mereka ni perlukan satu pusat yang mereka macam riadah, macam MJP binakan pusat riadah-riadah untuk mereka kawasan ni hijau, kawasan hijau. Ya. Dan kalau boleh kita kenakan ni macam low carbon, melestarikan alam sekitar. Ini yang mereka nak lihat. Sebab tu dengan wujudnya eko macam pelancongan ni, mereka pun rasa boleh juga mereka-mereka ni bersia-sia menyusul sungai, tengok alam semua jadi dan sebagainya. Kemudian sistem maklumat dasar kerajaan. Mereka perlukan tindakan perlu cepat. Dengan proses yang sekarang dalam sistem digital ni. Sekarang kebanyakan digital. Tapi orang kampung pun kita dah mula menerapkan sistem digital. Contoh kita zaman kita masa pandemik lockdown masa yang lepas, Nazri. Rumah kebanyakan mereka tak keluar rumah. Tetapi ada pula satu sistem Grab. Ini memerlukan pendekatan yang macam tu. Jadi saya akan ikut arus pembangunan semasa dan dapat membezakan macam mana servis saya di kawasan perkampungan, macam mana servis saya dengan pinggiran bandar dan macam mana servis saya nak menyantuni kawasan yang bandar tadi ni. Tetapi alhamdulillah di atas kerjasama yang diberikan banyak pihak-pihak, badan-badan NGO sebenarnya, badan KRT yang diwujudkan, komuniti yang diwujudkan sebagai community policing, nak jaga keamanan, bukan kita harap polis saja. Nak menjaga keselamatan kita, tapi kita timbulkan semangat kesedaran masyarakat
bahawa keselamatan juga penting sebab di kampung sudah tentu Nazri, kalau di kampung kita ni, kita terdedah dengan pencerobohan kadang-kadang. Kita tak tahu malam daripada Singapura, daripada dekat dengan Indonesia, pendatang-pendatang tanpa izin ni. Inilah yang kita nak terapkan timbul kesedaran bahawa kalau di kampung ni, tanggungjawab kita. Tanggungjawab diri mereka, bukan hanya pemimpin aja. Begitu juga di taman-taman dan bandar. Jadi bandar ni kita kena lain sikit cara pendekatan dia dan mempunyai idea yang lain. Tok Pandak, kalau contohlah Kampung Sungai Melayu ni, apa lagi perancangan Tok Pandak nak buat? Di samping menaikkan taraf dari segi pelancongan, kita dah berbincang dengan Motek, dengan pihak Iskandar iaitu IRDA. IRDA adalah satu agensi yang terlibat secara langsung dengan pembangunan Sungai Melayu ni. Dan pihak PBT itu sendiri, Majlis Bandaraya Isdara Puteri, kita nak jadikan Kampung Sungai Melayu ini satu ikon kampung pelancongan berinteraksi kampung tradisional. Moden tak moden tapi mengekalkan tradisi. Kita dah peruntukkan, saya sebagai ahli majlis Nazri, kita dah luluskan peruntukan hampir 8 juta di kawasan ini untuk bangunkan mangrove ni supaya ada resort dia, ada walk-in tempat jalan kaki dan pencahayaan landscaping yang perlu kita naikkan taraf lagi supaya bila orang datang ke Sungai Melayu ni, tadi Nazri datang masuk dah ada Marlborough College. Mungkin Nazri masuk lebih kurang tak sampai 500 meter, Nazri tengok kiri kanan dah pokok-pokok sawit lama. Sawit. Ya. Mungkin orang cakap ni Betul ke tidak? Ini betul ke tidak? Betul ke jalan ni? Tapi bila Nazri masuk Sungai Melayu ni, Nazri tengok di depan ada bangunan tinggi mencakar langit di Country Garden. Itu dulu Pantai Lido. Pantai Lido Nazri. Kemudian di side belah kiri ni Dangebir. Bakau. Dan kita boleh nampak pula golf yang terbaik. Seperti Horizon Hill dan sebagainya. Jadi saya kena wujudkan satu perkampungan, botol-botol perkampungan menarik pelancong datang. Untuk Mula-Mula Nazri, dah hampir lebih kurang 7 tahun masuk tahun ini, kita dah menjangkau lebih kurang 30 pelancong luar negara Nazri. Dah sampai sini? Dah sampai sini. Sebelum pandemik lah. Dan sekarang orang tempatan dah mula datang. Mereka dah, bila lepas pandemik ni, kehausan untuk melihat pokok bakau, menyusur sungai, tengok nelayan, tangkap ketam, tangkap ikan. Ataupun bagaimana orang di Sungai Melayu ni menternak kupang secara bersistem dan sebagainya. Jadi apa manfaat kepada orang kampung? Supaya projek-projek ini betul gah lah 7 juta, 8 juta tu kan. Tapi kalau orang kampung miskin, orang kampung kais pagi makan pagi, hanya melihat jadi penonton je tak syok juga tu. Jadi pemimpin yang macam ni yang Datuk ingin lakukan kepada mereka supaya mereka ni kita dah sediakan, ambil peluang ni, anda kena usaha dan ubah hidup kita. Sebab tu Nazri, saya cakap tadi, dari awal tadi, saya melontarkan idea supaya pembangunan pesat di Nusajaya ni bukan kita sebagai penonton. Betul. Kita nak menyertai bagaimana cara kita nak menyertai. Nak keuangan kita tak mampu Nazri. Sebab nelayan sini, kais pagi makan pagi. Maksud saya kais pagi makan pagi tadi, dia cari turun ke laut sini, dapat sekadar dia dapat je. Dia bukan ada buk besar dan sebagainya. Sebab tu kita wujudkan bersama dengan IFDA, kawan Iskandar Malaysia. Kawan Iskandar Malaysia dia ada 14 mukim dalam Johor ni. Kita melontarkan idea apa yang perlu dibuat. Jadi akhirnya ekoturism Sungai Melayu ni dah terkenal. Ada restoran asam pedas, ada aktiviti sungai dan sebagainya, ada IKS. Jadi menambahkan value added, penambahkan pendapatan. Sebagai contoh Nazri selalu nelayan lebih kurang RM10 hingga RM50 sehari boleh dapat tangkap kecil-kecilan. Kalau nasib baik mungkin dapat RM100. Tapi besok dia tak tentu. Tak tentu lagi. Tapi bila ada pelancongan masuk, kita ada package dia. Boleh sewakan bot. Bot. Bot nelayan tu sendiri kita gunakan Nazri. Per head kita charge dia RM35 dia. Dan dalam masa 40 minit mereka dapat menikmati suasana sekitaran di kampung Sungai Melayu. Kemudian kalau itu seorang Nazri per head RM35. Kalau nelayan tu dapat satu trip tu 3 orang cukup. Dia dah dapat RM105. Dan ini dikelolakan oleh koperasi penduduk. Sebab tu dah ada koperasi dah. Penduduk. Yang Nazri nampak tu, yang kabin warna kuning tu, itu pengurusan koperasi yang menguruskan pelancongan di kampung Sungai Melayu. Dan kita dah dilatih. Macam AKS, dia pergi kelas tangan. Macam masakan, dia pun pernah belajar. Dan kita menggunakan masakan tradisi. Kemudian dari segi pengurusan, kita dah dibawa oleh pihak IRDA dan belajar macam mana mengurus dan tackle orang dalam FB
dalam media massa dan sebagainya. Dan ini alhamdulillah banyak agensi yang terlibat yang mereka tengok bahawa kita buat dulu. Saya di Kawasan Melayu saya tak suka kita minta. Maknanya kerajaan bagi kita joran baru kita tangkap ikan. Itu konsep saya. Dan di sini pula kepada mereka yang ahli korporasi ini, siapa yang gajian dia dapat lebih. Dia bukannya sleeping partner duduk kat rumah dapat dividen dan sebagainya. Jadi akhirnya pendapatan nelayan meningkat. Kerja tetap nelayan tapi blue added dia bawa pelancong-pelancong. Kita tahu Johor Bahru ni termasuk di kampung Sungai Melayu dan juga di N49 Kota Iskandar ini antara kos hidup yang paling tinggi di negara kita, kan. Apatah lagi nak beli rumah, kan, perumahan mampu milik, barang-barang keperluan harian, makan minum, semuanya mahal di Johor Bahru. Jika dipilih sebagai wakil rakyat, apa kontribusi Datuk untuk membantu rakyat-rakyat yang mungkin memerlukan pendapatan lebih sedikitlah, kalau boleh ada peluang untuk mendapatkan rumah mampu milik untuk generasi seterusnya lah. Mungkin mak bapak ada tanah sini, tak ada masalah. Tapi anak-anak nak duduk kat mana? Itu dari sudut perumahan. Keduanya dari sudut pendapatan tambahan dan juga pendapatan yang lebih stabil lah. Dengan ekonomi baru nak pulih. Sempadan Singapura belum buka. Jadi sekarang ni semua orang sakit. Semua orang struggle nak hidup. Jadi apa pandangan Datuk? Saudara Nazri, kawasan Kota Iskandar ni memang kawasan yang sara hidupnya amat tinggi. Yang saya nyatakan tadi, kita ada luar bandar akan lebih terasa. Pinggiran bandar pun lebih kurang itu. Di bandar pun dengan kos perumahan dan harga barang dan sebagainya. Jadi oleh kerana kita dekat dengan Singapura, Nazri, sebab tu kita perlu menyediakan peluang-peluang ni. Seperti peluang, saya lebih suka ruang perniagaan diwujudkan lebih. Kita kumpulkan peniaga berjalan ni bersistematik, minta PBT sediakan supaya mereka bila pelancong datang ataupun orang luar datang lebih Singapura boleh berbelanja dengan keadaan yang tak was-was, selesa. Nazri cakap tadi. Sebagai contohlah Nazri, kalau kita masuk daripada Singapura, orang cari pertama orang Singapura, dia sampai dia melancong Nazri, sebelum dia pergi Melaka, pergi Penang, pergi mana, dia akan tengok di kawasan Kota Iskandar sebab pintu masuk second link ni. Begitu hampir tak sampai setengah jam dah sampai ke Johor Bahru. Jadi kitalah jadi penyambut tetamu dia. Apa prasarana yang patut yang saya lakukan? Mesti menyediakan ruang-ruang pertama makan, selesaan, ruang-ruang landscaping yang perlu melihat ke bawah bandar Johor Bahru ini bersih, teratur dan tersusun. Ini yang kita nak susunkan dengan pihak pentadbiran PBT dan Jabat Daerah dan IRDA itu sendiri. Ruang-ruang tadi Nazri cakap dari segi kemampuan orang nak memiliki rumah. Sebab tu saya amat setuju bila Datuk Asni memimpin Kerajaan Negeri Johor, dia telah menunjukkan satu konsep rumah makmur Johor. Makmur Johor Nazri, rumah yang 150,000. Tanah pemaju yang dulu tak buat low cost, kerajaan ambil balik, serah balik. Dan kerajaan lantik semula company ataupun swasta yang boleh membina rumah secara cepat dan teratur, yang lebih cantik dan lebih canggih. Ini landed Nazri. Orang sekarang dia bukan kira apa, dapat rumah alhamdulillah. Sebab penduduk ramai. Apabila anak kita lulusan dah lepas bekerja, lulusan tinggi, living hidup tinggi, dia tak mampu kadang nak beli rumah. Sebab tu saya nak cadang, saya nak bawa. Ada cadangan nak bawa di kawasan Kota Iskandar tu? Oleh kerana banyak lagi tanah-tanah yang pemaju tak dapat buat, nak surrender kepada kerajaan negeri. Saya kalau jadi wakil rakyat, saya akan perjuangkan supaya rumah-rumah ni dibina bawah 100,000 yang orang mampu beli. Maknanya kalau anak saya engineer Nazri, anak saya seorang 2 orang engineer, baru gaji 2,800 sebulan. Kalau tinggi pun 300 Nazri. Dengan keadaan dia nak bayar duit kereta dengan aksesori, nak beli keperluan handphone ni macam keperluan. Jadi nak bayar rumah kalau harga 150,000, 200,000 dengan RM800, RM1,000, rasa tak mampu kita nak miliki rumah. Jadi saya nak membanyakkan ramai orang di Kota Iskandar dapat memiliki rumah sendiri. Dia berbeza dengan rumah kampung Nazri. Jadi oleh kerana kawasan bandar cosmopolitan ini, kita biarlah seiring. Pembangunan tu biar seiring. Modal insan ni perlu dijaga. Keselesaan, kemakmuran dia. Sebab tu saya setuju sangat dengan
Barisan Nasional ni, motor dia lagi dulu Nazri. Dulu kini selama ni membela rakyat. Inilah peranan wakil rakyat yang dipilih untuk membela rakyat. Bukan dia gah. Kata Tok Pandak je review, gah, jalan pun dah ada style lain. Tak. Bagi saya kita mengamalkan tradisi itu. Membela rakyat dan menyediakan prasarana yang ada. Tok Pandak, akhir sekali mungkin, adakah Tok Pandak bersedia untuk menongkak arus jika pembangunan perancangan yang di peringkat negeri yang tidak membela nasib rakyat di kawasan Kota Iskandar? Misalnya tanah mereka diambil tanpa pampasan yang sesuai. Kawasan-kawasan yang patutnya hijau dah diceroboh jadi kawasan yang pembangunan yang akhirnya air kawasan ini tercemar misalnya. Misalnya pembangunan yang terlampau tinggi yang tidak mampu dimiliki oleh rakyat, hanya mampu tengok. Adakah di Dewan DUN nanti Datuk akan bangun, saya akan tidak bersetuju dengan cara ataupun polisi sebegini? Untuk pengetahuan Nazri, saya dari muda Nazri, sebelum kahwin lagi, saya salah satu aktivis masyarakat. Saya ada prinsip Nazri. Saya walaupun ketika itu saya jadi ketua kampung, saya berhak juga menegur kerajaan. Betul? Sebagai contoh Nazri, kampung saya ni dulu Nazri, kita ada tanah FEKRA, pengambilan tanah. Kerajaan janji dulu nak ambil tanah, beri peluang kepada anak-anak yang terlibat menyertai pembangunan tersebut. Tapi oleh kerana tak dapat dilunaskan ketika itu, saya bangkit menyuarakan kepada kerajaan ketika itu. Dan isu-isu pencemaran Nazri, kita selalu bila hujan lebat dan sebagainya, air dah macam TO, teh susu. Cappuccino Kata Nazri ni. Dan nelayan tak dapat turun ke laut. Dan saya salah seorang yang sentiasa memperjuangkan. Saya tak akan lari prinsip saya untuk membela nasib. Kalau benda itu betul, kita sokong. Tak betul, kita tegur. Tapi dalam kaedah yang bermaruah. Bukan yang kita macam dulu tak puas hati, lompat parti dan sebagainya. Ini saya tetap dari segi prinsip. Kalau dari segi nak membela tentang benda itu mendatang mudarat kepada rakyat, datang bukan sahaja rakyat, dari segi pembangunan tak menjaga ke alam sekitar, kelestarian ni, saya akan perjuangkan walaupun saya dapat tiket Barisan Nasional di Dewan Rakyat nanti. Okey, kita akan tunggu Datuk akan bangun di DUN kalau menang pada 12 hari bulan. Okey, Tok, pesanan sikit kepada pengundi N49. Kenapa kena pilih Tok Pandak? Saya Pandak Ahmad, calon Barisan Nasional DUN Kota Iskandar. Nombor calon saya 01. Saya merayu kepada pengundi-pengundi dalam kawasan Kota Iskandar ini, berilah peluang saya kali ini. Saya ingin menolong anda, saya membantu anda, permasalahan anda untuk dibawa ke peringkat-peringkat yang berwajib untuk diselesaikan, untuk diterima permohonan-permohonan yang tersebut. Jadi, kita kena pilih kerajaan yang stabil. Barisan Nasional ini dah terbukti, dah ada track record yang baik selepas 62 tahun memerintah. Dan kita ketika Barisan Nasional tak ada masalah langsung. Jadi sayalah wakil yang dipilih oleh Barisan Nasional untuk membantu dan membela rakyat dan membangunkan kawasan Kota Iskandar ini. Saya sekali lagi merayu, pilihlah saya DUN Kota Iskandar nombor 01 Pandak bin Haji Ahmad. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tok Pandak. Itu tadi temu bual saya eksklusif di Kampung Sungai Melayu ini. Bersama Tok Pandak Ahmad, orang tempatan yang sudah pun dikenali dengan kerja-kerja dengan akal umbi di sini. Dan kita tutup program kami pada hari ini di Kota Iskandar N49. InsyaAllah jumpa lagi bersama saya Nazri Kahar dalam Johor Memilih.